Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhil musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilayhi ajma'in. Syaikhulillah lana wa lakum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilman kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunain wa jaddil hasanain abil baruri wal qasim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala al-imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa kana fi wajhihi tadmirun. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fi wajhihi, pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadmirun. Tadmirun maknanya membujur telur. Alhamdulillah para hadirin semua. Kita sambung lagi muzakarah Syama'il Muhammadiyah. Hadis yang dihimpunkan oleh Imam Tirmidzi menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih lagi dalam bab yang pertama, bab yang telah datang padanya bab itu beberapa hadis yang menceritakan tentang rupa bentuk, rupa paras bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dan hari itunya kita tak selesai baca hadis tentang Nabi kita Muhammad SAW disifatkan oleh sepupu dan merangkap nanti dia, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Riwayat hadis ini daripada anak dia sendiri, yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Yaitu sanadnya sampai kepada Umar bin Abdullah maula qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad. Sanad itu sampai kepada Umar bin Abdullah maula Ufrah. Katanya Umar bin Abdullah maula Ufrah, haddatsani menceritakan aku oleh Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad ini ialah cici Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kerana Muhammad itu min waladi Ali bin Abi Thalib. Muhammad itu ialah setengah daripada anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu Muhammad di sini kenal kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah ni katanya ulama afdalu auladi Ali, ialah selebih-lebih anak-anak Sayyidina Ali ba'da Sultain, kemudian daripada Hasan dan Husain. Jadi anak Sayyidina Ali yang lebih sekali adalah Sayyidu Syababi Ahli Jannah. Dulu bagi pemuda-pemuda ahli syurga itu ialah Sayyidina Hasan dan Husain. Itu apa yang lebih sekali adalah Rasulullah sangat kasih kepada Hasan dan Husain. Sehingga kalau Rasulullah semayang sujud, tiba-tiba datang dua cucu Nabi dua cucu Nabi SAW, yaitu Hasan dan Husain, naik atas tingkat atas belakang Nabi. Nabi rela sujud di lama, dia buat dua cucu Nabi bermain-main di atas belakang Nabi SAW. Itu kasih Nabi kepada Hasan dan Husain. Tadi pernah sahabat Rasulullah itu jadi mengangkat seolah-olah jadi budak menjadi tunggangan bagi dua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Dia sudah dibayar itu buat lagi itu bengkai ada cucu lah menyelah cucu lain. Rasulullah kasih untuk dia kepada cucu dia Hasan dan Husain. Sehingganya Rasulullah pura-pura jadi kuda. Hasan dan Husain naik di atas belakang. Al-Hasan summa al-Husain lin-Nabi qurratu ain. Al-Hasan summa al-Husain, Hasan kemudiannya Husain, lin-Nabi bagi Nabi ialah qurratu ain, permata hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita agak Ahlus Sunnah wal Jamaah aku kena kasihlah kepada Hasan dan Husain. Jangan sampai kita tu boleh bila bunyi nama Hasan Husain agak Syiah dah ni. Selalu Syiah itu pura-pura je. Syiah itu dia pura-pura je kasih kepada Hasan dan Husain. Padahal mereka lah yang membuat kacau bilau. Tu sehingganya mereka lah yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Tu. Hingga sekarang ni Allah Ta'ala balakan. Setiap kali sampai 10 Muharram, 9 Muharram,
orang-orang Syiah memperayakan peringatan Husain, mereka meluka-lukakan tubuh mereka dengan benda-benda tajam, berdarah-darah. Hatta anak-anak kecil pun mereka toreh dengan pisau. Itu sebagai bala kerana mereka membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah orang tanya kepada Imam Abu Hanifah, kalau tak silap nama, apa hukum orang di Kufah, tanya soalan kepada Imam Abu Hanifah, apa hukumnya semayang kalau ada darah nyamuk? Imam Abu Hanifah pun tanya, mu daripada mana tanya ni? Daripada Kufah. Ya Imam. Imam Abu Hanifah kata, mu duk sibuk dengan darah nyamuk, sedangkan orang negerimu tu yang menumpah ke darah Sayyidina Husain. Allah. Duk sibuk dengan darah nyamuk. Orang negerimu Kufah itulah yang membunuh Sayyidina Husain. Itu nak ayat kata para a'immah kita kasih cinta mereka kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah Sayyidina Imam Syafi'i kita sendiri dituduh sebagai orang Syiah. Kerana apa? Kerana cintanya beliau kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipanggil di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu kata Imam Syafi'i, kalau cinta kepada keluarga Nabi itu ialah Syiah Rafidiyah, demi Allah bersaksilah bahawa sesungguhnya aku ialah Syiah Rafidiyah. Kalau cintakan sahabat Nabi itu ialah Nasibiyah, Nawasib, maka bersaksilah demi Allah aku ialah Nasibiyah atau Nawasib. Maka adakah Imam Syafi'i itu Rafidiyah atau Nasibiyah? Tidak, kedua-duanya. Imam kita Syafi'i ialah imamu ahli sunnah wal jamaah, digelarkan dengan Nasirus Sunnah, yang menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kasih kepada sahabat Nabi, kasih kepada keluarga Nabi, itulah jalanan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kalau orang tu kasih kepada sahabat Nabi, membela sahabat Nabi sehingga menuduh keluarga Nabi dengan munafik, tu menuduh Fatimah sebagai munafik, kerana Fatimah ni minta dengan Sayyidina Abu Bakar harta peninggalan Nabi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini para nabi tidak diwarisi harta-harta peninggalan kami, semuanya menjadi hak Baitul Mal. Lalu Fatimah pun mengajuk, tak nak jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari. Maka orang-orang Nasibiyah, mereka menuduh Fatimah ni merajuk dengan Sayyidina Abu Bakar seperti kaum munafik merajuk dengan Nabi SAW ketika mana Nabi tidak mahu berikan mereka tu harta ghanimah. Antara satu riwayat harta fik. Ghanimah ni maknanya harta peninggalan perang dengan selepas peperangan. Kalau fik itu maknanya musuh tu tinggal awal-awal lagi, lari cudah. Itu. Maka ni orang panggil tuduhan yang jahat, melampau kepada Fatimah. Padahalnya Sayyidina Abu Bakar menyara keluarga Nabi ni lebih daripada harta yang ditinggal oleh Nabi dalam Baitul Mal. Hingga Abu Bakar kata, aku lebih sukakan keluarga Nabi itu tidur dalam keadaan kekenyangan berbanding dengan keluarga aku sendiri tidur dalam kekenyangan. Artinya sahabat-sahabat Nabi semua kasih sayang mereka kepada keluarga Nabi. Hanya orang-orang yang jahat hati saja melaga-lagakan antara sahabat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu juga orang-orang Rafidiyah, mereka tu mengkafirkan sahabat.
menunjuk-nunjukkan mereka tu membela keluarga Nabi, sehingga mengatakan semua sahabat kafir semua setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada beberapa orang seumpama Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir dan Miqdad radhiyallahu anhu. Ada 4 orang, 5 orang ni yang tidak murtad. Siapa kata? Syiah. Tak kata dia. Habis kafir belaka. Sebab apa begitu? Sebab Syiah ni memang salah satu daripada rukun iman dianya ialah kepimpinan, wilayatul faqih dia panggil. Tu wilayatul faqih, politik kepimpinan. Mereka mendakwa kata bahawasanya Nabi telah berwasiat Sayyidina Ali ialah pengganti Nabi setelah kewafatan Nabi. Di mana? Di Ghadir Qum. Tempat tu jadi tempat larangan kalau di Saudi. Melainkan orang-orang yang dapat visa khusus boleh pergi tempat tu. Sebab kalau di tempat tu Syiah ni. Kerana Nabi SAW sabda di situlah, man kuntu ana maulahu fa aliyu maulahu. Barang siapa yang aku ini adalah maulah, aku ini adalah pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpinnya. Maka Syiah menganggapkan itu hadis ialah sebagai wasiat Nabi. Maka setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara akidahnya di sisi Syiah, automatiknya Ali lah sebagai pengganti. Tiba-tibanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman perampas hak Sayyidina Ali. Katanya siapa? Fuk-fuk Syiah. Dan mereka-mereka yang berbai'ah kepada 3 orang sahabat ni semua kafir habis licin. Ini juga orang panggil melampau. Hulu. Sedangkan Nabi kata la tasubbu ashabi. Jangan kata kafir. Jangan caci maki pun tak boleh kepada sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berada di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Duduk di dalam manhaj tawassut, manhaj wasatiyah, di antara Nasibiyah dengan Rafidiyah. Mereka ni membela sahabat Nabi, menuduh ahli bait Nabi munafik. Ini membela kononnya ahli bait Nabi tapi mengkafirkan sahabat Nabi. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah cintakan sahabat dan cintakan keluarga Nabi. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan kita lari daripada itu. Lepas tu duduk berkelahi antara Sayyidina Ali, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai ada berlaku peperangan Jamal. Berkelahi pula Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, sehingga berlaku peperangan Siffin. Maka itu semua ialah ijtihad para sahabat. Tak gitu. Dan kekacauan tersebut berjaya dilaksanakan oleh golongan-golongan munafiku yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah, memprovokasi kepada orang Islam di antara 2 taifataini minal mu'minin, sehingga mereka saling terprovokasi dan tercetus peperangan. Maka ijtihad la yunqadu bil ijtihadi, karena semua sahabat Nabi itu ialah mujtahidin. Betul seperti Sayyidina Ali, ijtihadnya dapat 2 pahala. Salah ijtihadnya seperti Sayyidina Muawiyah, 1 pahala. Yang berdosanya ialah mereka yang melaga-lagakan 2 kelompok orang Islam tersebut. Itu pegangan kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan kita lari daripada rel Ahli Sunnah wal Jamaah. Tu nak tahu rel tak rel, kena mengajilah ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita duk main dakwah saja Ahli Sunnah tapi tak mengaji akidah Ahli Sunnah, boleh jadi dakwaan kita di lidah sajalah.
silat-silat hari bulan kita akan bangkit bersama dengan 72 firqah dhalah. Nah, firqah yang sesat, yang lari daripada rel ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab tu, selain daripada kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, pegang betul-betul. Tu supaya kita ni tidak terpengaruh dengan mana-mana fahaman-fahaman di luar daripada dairah ahli sunnah wal jamaah. Kita boleh cam selalu lah. Kalau kita belajar betul-betul, kita boleh cam orang yang mengakidahkan benda bukan akidah. Itu bukan ahli sunnah. Contoh seperti fuak Syiah, mengakidahkan melantik pemimpin. Ataupun fuak Mu'tazilah, menolak melantik pemimpin itu daripada urusan syariat. Dua-dua tu bukan ahli sunnah belaka dulu. Ahli sunnah wal jamaah seperti mana yang disimpulkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharatut Tauhid, kata dianya wayajibu nasbu imam yang adil, dan wajib melantik pemimpin yang adil. Wajib tu orang panggil fardu kifayatin, fardu kifayah, mengikut orang panggil sistem semasa digunakan. Kalau dengan cara monarki mutlak, kalau dengan cara syura, musyawarah antara ahlul halli wal aqdi, cara syura. Kalau dengan cara demokrasi, cara demokrasi ikutlah dengan cara hak telah dipersetujui. Umur maslahah ammah ni. Tu wajib melantik pemimpin yang adil, tu wajib syarak. Wa yajibu nasbu imam yang adilin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Wajib tu wajib apa? Bi syar'i, dengan syariat. Artinya dapat pahala bagi orang yang memilih dengan ijtihadnya. Kalau dia tu layak memilih tapi dia tak mahu memilih, tak ada orang yang memilih sehingga menyebabkan tidak terlantik ketua yang adil, maka berdosa dia. Sebab apa? Bi syar'i, dengan syariat. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Fa'lam, ketahui olehmu, la bi hukmil aqli, bukan wajib tu dengan semata-mata pandangan akal. Ini nak tolak Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah kata wajib lantik pemimpin ni wajib akal. Sebab akal kita sendiri boleh menentukan baik dan buruk. Tu tengok. Maka baik buruk di sisi Mu'tazilah akal yang menentukan, bukan syarak, bukan Allah Rasul, bukan syariat, tidak. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik buruk itu ditentu oleh syarak. Syarak kata baik perkara tersebut, walau akal kita nampak tak baik, kita tetap kena kata baik, kena syarak kata baik. Perkara tersebut syarak hukumkan jahat, buruk, walau akal kita kata molek ni, bagus ni, tetap kita kena kata buruk. Sebab apa? Sebab baik buruk. At-tahsin wa taqbih bisyar'i la bil aqli. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah ada at-tahsin wa taqbih bil aqli la bi syar'i. Baik buruk tu dengan akal kita boleh menentu, tak perlu syariat lah. Maka pada mereka tu melantik pemimpin tu yang adil, kita fikir dengan akal kita sendiri, tak ada kena tilik pada hukum syarak. Ini tolak fuq Mu'tazilah. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukan juga melantik pemimpin tu ialah ruknan, menjadi satu rukun yu'taqad, dipegangkan fid dini, dalam agama. Bukan rukun iman. Sehingga kita nak kata orang, tuan-tuan kalau tak pilih calon kami, ingat tuan-tuan, nanti dalam kubur bukan nak kita tanya. Siap. Jangan. Itu pun melampau juga tu. Apa tu? Untuk Syiah nak tolak Syiah. Syiah tu gitu. Maka ahli sunnah wal jamaah jawab dah. Bukan wajib semata-mata akal, walaisa ruknan yu'taqad fid din, dan bukan juga melantik pemimpin politik itu
ialah satu rukun yang dipegang akidahnya di dalam agama, bukan sehingga kita saling bermasa muka dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita, seolah-olah dia bukan orang Islam dah. Sebab apa? Sebab tak pilih calon kita. Ni berat dah tu. Kalau kata hak tu kan, kanser dalam agama berat tu. Walau yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tu, hakikatnya dia bukan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah macam gitu. Bukan lagu tu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka jaga-jaga. Jangan kita lari daripada rel ahli sunnah wal jamaah. Pahlon ni bukan setakat melantik pemimpin dan mau jadi rukun iman. Cocok poster pun memang kata nanti ditanya dalam kubur oleh muka nanti. Ada video terbaru saya tengok. Ada satu orang ustaz syahur lah. Masuk televisyen jugalah ustaznya. Dia kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat cocok poster, nanti tuan-tuan mati, ditanya dalam kubur, kenapa kamu tak usaha cocok poster? Setakat ni tak ada lagi lah. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih, soalan dalam kubur tu berkaitan dengan vaksin tu tak ada lagi lah. Kalau adanya tentang rukun iman, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka, tu wa man ikhwanuka, tu soalan-soalan yang masyhur dalam hadis-hadis ni. Adapun hal anta ta'khuz poster, itu tu tak ada ni. Tak jumpa lagi. Jadi tak perlulah kita sampai tahap tu. Memanglah disuruh oleh kerajaan kita cocok poster. Tapi tu kan usaha, ikhtiar. Maka ikhtiar ni bukan hanya satu-satunya cara. Mungkin dia usaha dengan cara lain. Tu dengan cara lain, cara apa tak kira lah. Makan vitamin go ikut lah. Cara apa usaha belaka lah. Cocok poster pun usaha, makan vitamin pun usaha. Ikut jaga orang panggil SOP diri pun ikhtiar, ada usaha juga tu. Jadi jangan sampai kita melampau nak suruh orang ni pakai vaksin belaka, sampai kita kata nanti dalam kubur ditanya, ini penyakit orang ni selalu nak kait dengan rukun iman. Tak perlu gitulah. Ini berjakit akibat daripada faham mereka pada politik pun rukun iman juga. Tuan-tuan, kalau tak pilih pemimpin kami, nanti dalam kubur muka nak kita tanya, kenapa tuan-tuan tidak pilih calon ni? Apa pilih calon tu? La ilaha illallah. Ini orang panggil merukun imankan benda yang bukan rukun iman. Ingat baik-baik, ahli sunnah wal jamaah sebut dah, walaisa ruknan yu'taqad fid dini. Maka itu orang panggil apa? Berdasarkan ijtihad belaka, ijtihad. Sebab itulah zaman sahabat tu, dalam politik, masalah politik, ketika mana taifataini minal mu'minina qatatalu, dua taifah kumpulan Islam yang besar sedang saling berperang antara Ali dengan Muawiyah, ada tak sahabat yang berkecuali? Ada sahabat berkecuali, tak masuk mana-mana pun. Antaranya fuqaha di kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ini tak masuk dalam politik, duduk tengah-tengah. Tak usah masuk, serta Ali pun tak, serta Muawiyah pun tak, duduk tengah-tengah. Ada. Dan tak pernah Ali kata ente-ente semua ni kafir ni, sebab apa tak pilih saya ni? Tak ada lagu tu lah. Tu ingat baik-baik. Habis. Kita sambung tengok. Lalu kata Sayyidina Ali, kita sambung lagi hari itu, wa kana fi wajhihi tadwirun, dan adalah Nabi SAW pada wajahnya itu membujut low. Artinya wajah Nabi tidaklah terlalu bulat dan tidak juga terlalu keping, apa yang panggil bujur sirih pun tidak, bulat gote pun tak. Lepas tu membujut low. Itu wajah Nabi SAW. Abyadu musyarabun, atau dalam riwayat lain abyadu musyrabun, kulitnya Nabi SAW tu abyadu musyrabun, ay bihamrati
Artinya putih bercampur kemerah-merahan. Itu. Putih kemerah-merahan. Comellah Nabi SAW. Ini penting ni. Kita nak kena tahu wajah Nabi, bentuk muka Nabi, kulit. Sebab itulah akhir hadis Syama'il ni. Nah, Sayyidina Imam Tirmizi letak babu fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab pada menyatakan melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Awal-awal cerita bentuk muka Nabi, akhir hadis cerita tentang lihat Nabi dalam mimpi. Ini kenapa? Karena kalau orang itu tak lihat serupa hak dia, ni hak sahabat cerita muka Nabi begitu begini, maka itu tak sebenar dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebab tu melihat Nabi dalam mimpi, ya. Memang Nabi janji dalam hadisnya, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, dalam riwayat lain faqad ra'a haqqan, maka sebenarnya dia melihat hak betul dah tu. Kenapa? Kerana syaitan tak boleh menyerupai dengan rupa aku. Tetapi sayugianya bila kita dapat lihat Nabi dalam mimpi, kita simpan, jangan kita cerita kepada orang. Nah, apatah lagi kalau dapat lihat Nabi dalam jaga. Harus dah, harus pada akal, ya. Karena Nabi kata man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka selagi akan melihat aku di dalam jaga. Lalu ulama berselisih pendapat, selagi akan melihat aku dalam jaga tu bila? Kata satu jemaah daripada ulama, dapat lihat Nabi dalam jaga tu ai fil akhirati, negeri akhirat esok. Tu negeri akhirat esok, bukan di dunia dah. Ini kerana takut ada ramai orang mendakwa lah. Saya lihat Nabi kemarin di masjid ni pukul 3 pagi duduk tengah sembahyang tahajud. Siap. Nah, satu jemaah daripada ulama kata, kalau Nabi nak ayat kata dapat lihat di akhirat, tak perlu ceritalah kena akhirat esok. Semua orang dapat lihat Nabi. Maka satu jemaah ulama kata fasayarani fil yaqazati, maka selagi akan dapat lihat aku dalam jaga, ai fid dunya bi'aini ra'sihi walau lahzatan qablal mayyiti. Nah, qablal mauti. Aduh. Mana dapat lihat Nabi dalam jaga tu di dunia ni sekarang, dengan mata kepala gini, walaupun satu saat sebelum daripada mati. Maka harus pada akal. Iyalah, harus pada akal tu betul dah, jaizun akli. Tapi kata Imam Ramadan Al-Buti dalam fatwa dia, sayugia orang dapat lihat Nabi dalam jaga ni tidak cerita kepada orang. Kenapa? Karena walau harus pada akal, tapi khariqul lil adati, perkara tersebut mencarikan adat, kebiasaan, mencarikan adat. Nah, bukan benda tiap-tiap perkara yang harus pada akal tu mesti sah berlaku. Ni ada orang kata, dah apa ke dia ustaz, dia nak cerita anak murid dia dapat lihat Nabi ke apa ke dia nya. Biarlah, engkau perkara harus pada akal kan. Bukan masalah tu. Kalau kira semata-mata perkara harus pada akal, mak lembu beranak anak kurban 10 ekor, harus tak? Harus pada akal. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Orang kafir Allah nak masukkan dalam syurga, harus tak pada akal? Harus. Tapi mustahil pada syarak, kerana syarak telah janji dah orang kafir tak kekal-kali masuk syurga. Jadi kalau kira harus pada akal, kita boleh ceramah belakang orang, nyanyi gitu. Jadi saya boleh ceramah lah, tuan-tuan Kristian ke Hindu ke, jangan bimbang. Nah, akhirat esok Tuhan-Tuhan kalian boleh memasukkan kalian dalam syurga. Kita berkata, apa ni Tok Guru, ustaz ni mengajar lagu ni habis keliru akidah orang awam. Jangan marahlah, harus pada akal. Nyanyi lagu tu. Memanglah harus pada akal, kerana tak ada tekanan di atas Tuhan. Tapi syarak ada janji tak? Ada. Maka mustahil aridi dia panggil. Lagu tu. Lihat Allah harus tak pada akal? Harus.
Bukan mustahil pada akal. Sebab tu Nabi Musa pun minta, kalau mustahil pada akal, bodoh Nabi Musa bukan akal. Nah, tapi berlaku tak dapat lihat Allah di dunia? Tak berlaku, melainkan Nabi Muhammad pada malam Isra wal Mi'raj. Jadi bukan semua benda harus pada akal ni boleh kita duduk cakap main, tak boleh. Termasuklah lihat Nabi dalam jaga. Apatah lagi bukan kita yang lihat, orang lain yang cerita. Khabar orang lain ni boleh jadi betul, boleh jadi dusta. Gitu kan? Khabar selain daripada Allah Rasul boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Nah, al-khabaru yahtamilu sidq wal kadhib. Khabar selain daripada Allah Rasul boleh jadi betul, boleh jadi dusta. Sehingga ada dalil yang mengisbatkan benar baru benar, ada dalil yang menunjukkan dusta maka dusta. Kalau tak ada dalil, orang duduk main papah gitu, boleh jadi betul, boleh dusta. Maka kita orang hak dengar yang duduk sapa kau kan? Nabi kata dalam hadis sahih Muslim. Nabi kata apa? Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup dah orang tu boleh digelar dengan si pendusta. Berapa? Dengan bahawa dia cerita habis ke orang gapo cerita yang dia dengar daripada orang lain. Nah, apa nama kerja duk cerita tuan-tuan yang mulia. Masjid saya dulu seawal-awal mula-mula bina masjid ni, ada jemaah menangis semua 24 jam seminggu. Bila tanya kenapa? Ya tengok Nabi sembahyang pukul 3 pagi. Ya qazah. Ada cerita tu, nak cerita apa gitu. Nah, tuan-tuan jangan tinggallah mari sini belakang. Marketing. Tak perlu. Nah, tak perlu cerita. Bahkan perkara yang mencarikan adat, khariqul adat. Kalau berlaku kepada orang bukan wali, seumpama kita orang mukmin yang banyak buat maksiat berdosa, dia panggil ma'unah. Kalau berlaku perkara tersebut kepada orang mukmin taqi, orang panggil karamah. Maka karamah itu ditashbihkan oleh ulama seperti aurah. Nah, al-karamatu auratun ay kal aurati. Keramat tu seperti aurat. Macam kita tengok orang Tino gapo kita nak tengok dia orang Tino? Aurat dia. Nah, sebab tu wajib tutup tu. Nah, tak usah nipu lah. Saya kau orang Tino saya tak suka tu saya suka kai tudung. Pelawak nipu tu ni. Itu. Maka keramat tu seperti aurat. Orang nak belaka. Betul tak? Pergi Mekah tak kena pakai tabu haji. Buka pintu bismillah siapa Mekah? Siapa tak amboh? Tak kena karantin apa ni. Siapa tak sih? Semua orang nak. Maka al-karamatu auratun. Keramat itu seperti aurah. Wasitrul aurati wajibun. Dan menutup aurah itu wajib. Buah kata Imam Asy-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Ini ulama ahli sunnah Asy'ariyah, bukan Wahabi ni. Dia kata siapa dia duduk cerita main dengan mulut dia. Nah, Nabi saya tengok kemarin gini. Maka boleh dihukum ta'zir di atas orang tersebut. Kenapa? Karena nantinya akan berlaku kekeliruan dan fitnah dalam masyarakat. Dah dia boleh cerita dia tengok nah. Saya pun boleh tengok juga Nabi kata ni. Apa kat cerita orang ni tengok Nabi kata habis lah kalau lagu tu. Nah, tu. Habis situ. Maka sebab tu penting bab yang pertama ni, sebab nanti bab yang terakhir ini sebagai kesinambungan daripada bab yang pertama gitu. Ada ajul ainaini bersangatan hitam mata hitamnya ai syadidus sawad. Itu. Ahdabul asfari lentik bulu matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulu mata Nabi tu lentik. Jalilul musyashi wal katadi. Tulang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendi-sendinya gagah dan kuat. Ajradu bersih daripada bulu-bulu, tapi zu masrubatin, tapi yang mempunyai bulu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syasnul kaffaini, terasa tebal kulit tapak tangan Nabi wal qadamain, dan kulit tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tebal tapi lembut. Kita kalau tebal ni kerah dah lah. Nah, dak tebal tapi lembut. Idza masya, apabila berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqalla'a, berjalan dengan tegak, tidak lembek monyok, nah, tegak. Nah, ka'annama, seolah-olahnya Nabi ni yanhattu min sababi, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam
turun daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Lajulah kita kan, kalau naik tempat, kalau jalan naik tempat tinggi itu slow, kalau turun laju dah, laju. Kita naik di kamera Highland ke Genting, kalau naik slow, tekan minyak slow dah. Tapi kalau nak turun nanti tak tekan minyak pun tu. Jadi Nabi ni seolah-olah berjalannya seperti daripada tempat tinggi turun ke tempat yang rendah. Mana? Laju perjalanan Nabi SAW. Artinya tidak buang-buang masa, tidak buang-buang waktu. Itu. Wa idzal tafata, dan apabila Nabi iltifat. Mana iltifat ni? Berpaling. Nabi paling. Mana wa idzal tafata ila ahadin, apabila Nabi SAW berpaling kepada seorang, iltafata ma'an, maka Nabi akan paling sekali dengan tubuh-tubuh. Tuh. Iltafata ma'an ay bi jami'i badanihi. Nabi akan paling dengan sekalian tubuh-tubuh Nabi. Nabi tidak paling dengan muka saja begitu dah kalau cakap dengan orang. Kenapa tu? Kerana nak mentakzimkan orang yang dia menghadapi. Gitulah kita pun apabila kita nak cakap dengan orang, nak paling pada orang tu, paling dengan tubuh-tubuh. Itu tanda kita memuliakan dia. Yang kita paling. Gapo kak? Tu orang panggil tidak reti akhlak, tidak reti adab tu lagu tu. Itu bah. Baina katifaihi dan di antara dua belikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni khatamun nubuwati, ada tanda kesudahan kenabian. Ni khususiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang lainnya, Allah Taala jadikan tanda kenubuwah, tanda kenabian merekanya di tangan. Di tangan. Tak sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian dia ialah di belikat. Tu orang panggil khususiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi para nabi ni dia ada tanda kenabian dah. Bukan boleh main mengaku jadi nabi, saya nabi. Nyanya gitu. Sebab tu dalam Quran pun Allah Taala kata apa? Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, dan tidak adalah Nabi Muhammad tu ialah bapa bagi seorang laki-laki di kalangan kamu. Yang ni bukan Nabi Muhammad tu manusia biasa seperti yang mana kamu sengka-sengka. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia tu ialah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penyudah bagi sekalian para nabi. Tengok betapa ijaznya Al-Quran. Allah tidak kata Nabi itu khatamal mursali. Kenapa Tuhan tak kata lagu tu? Kalau Allah Ta'ala kata walakin Rasulullah wa khatamal mursalin, akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah dan penyudah bagi rasul-rasul. Bermakna nanti setelah Nabi boleh jadi ada Nabi tapi tidak Rasul. Sebab tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Ada Nabi-Nabi yang bukan Rasul. Tetapi tiap-tiap Rasul tentu Nabi. Itu lagu tu. Jadi kalau Allah Ta'ala kata wa khatamal mursalin, Nabi Muhammad tu penyudah rasul-rasul, berarti boleh ada lah dalam kalangan orang Melayu kita mengaku saya Nabi tidak Rasul. Sah dari segi mizan ilmu, sah. Ada, sebab ada Nabi bukan Rasul, ada tak? Ada. Tapi bila Allah Ta'ala kata wa khataman nabiyyin, penyudah bagi segala nabi-nabi, maka tidak akan ada boleh orang mengaku dia Nabi atau dia Rasul. Tak boleh. Apatah lagi kalau ada orang mengaku saya ialah Rasul tapi tidak Nabi. Allah menampakkan zahir-zahir kebodohannya, ketololannya, kebangangannya. Sebab apa? Tidak ada Rasul yang bukan Nabi.
Ada rasul bukan nabi. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tapi tiap-tiap nabi ada yang belum tentu rasul. Nabi saja bukan rasul. Banyak. Itu lagu tu. Maka betapa ijaznya Al-Quran sehingga orang nak mengaku dia rasul itu memang bodoh kan? Ada dulu kan orang Melayu kita mengaku dia rasul. Tu dia kata surah Yasin tu turun ke dia, dia kata innaka minal mursalin. Sesungguhnya engkau tu ialah rasul, dia kata. Siapa? Tapi ya tabat dah kau, wallahu alam lah. Pengikut ni ramai. Orang cidik-cidik juga boleh berterima kata ini rasul kami menjamin kami syurga. Ada orang mengaku. Saya tak mengaku nabi, saya mengaku rasul. Dalam Quran kata nabi itu penyudah bagi segala nabi, rasul belum lagi. Nampak bigat. Artinya dia tak belajar ilmu fardu ain, tak masuk kafar dulu tu. Aduh, habis. Wahwa, padahal ia nabi ni khatamun nabiyyin, memang dia tu ialah penyudah bagi kenabian para nabi. Maka tidak ada lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ialah nabi. Ajwadun nasi sadran, nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi yang paling berlapang daripada manusia nisbah dada, maknanya yang paling pemurah dan paling lapang dada daripada kalangan manusia. Itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak punah, tidak nak marah, nak meleting dah. Nabi kita ni paling orang panggil orang yang berlapang dada di kalangan manusia. Bahkan bagaimana mak dia buat ke dia, lempar dengan batu sampai berdarah di Taif, tetap dia tidak doakan azab. Tu dia doakan hidayah, petunjuk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Habis. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebenar-benar daripada manusia nisbah lahjah, nisbah lidah cakapan. Tu maknanya setepat-tepat sebut perkataan pun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga huruf ba tu yang paling tepat sebutnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tapi di sini maksudnya apa? Wa asdaqun nasi lahjatan, maknanya nabi kita ni yang paling benar nisbah cakapan. Cakapan nabi tu hak paling benar sekali. Tak ada dah. Kalau orang panggil cakapan orang lain boleh jadi dusta, tapi kalau cakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikita ya kau nabi ni kan nipu, tak boleh. Rosak akidah lalu, tak yakin tu rosak akidah lalu. Wajib kita ni yakin apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW benar berlaku. Itu. Tu dah. Cumanya apa yang keluar daripada mulut Nabi itu kadang-kadangnya kita nak faham mestilah kena faham dengan benar. Nak faham dengan benar ni lah kita kena ambil syarahan daripada alim ulama. Itu kamu sebut semua. Orang yang direct kepada Quran hadis tanpa ada alat-alat untuk memahami Al-Quran dan hadis, boleh jadi Al-Quran dan hadis tu menyesatkan dia pula. Macam mana Quran hadis jadi menyesatkan dia? Boleh. Contoh, dia baca hadis. Mana? Nabi sabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sallu fi'amal. Al-amru haqiqatan lil wujud. Suruh tu maknanya wajib. Selagi mana tak ada dalil qarinah yang menunjukkan sunat. Mana wajib musmayang seperti mana melihat Nabi semayang. Berapa kali kita tengok Nabi semayang? Pernah tengok Nabi semayang? Ada sini? Kau tengok Nabi semayang? Lepas tu semayang apa? Ni boleh ke fuak-fuak ajaran sesat. Dia kata, kenapa kamu semayang? Dah kamu tak pernah tengok Nabi semayang. Cari Muhammad dahulu sebelum kamu sembahyang. Sudah. Cari Muhammad Zahir, Muhammad Batin, Muhammad Awal, Muhammad Akhir. Siaplah. Jadi tak semayang dia, nak cari Muhammad dulu. Padahalnya kalau kita belajar dalam kitab-kitab alim ulama, tuk guru alim ulama kita syarah bagaimana? Sallu kama ra'aitumuni usalli.
Ra'a ru'yah, melihat situ dengan makna alima, mengetahui. Maknanya sallu kama alimtumuni usalli. Sembahyanglah olehmu seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Maka bagaimana boleh kita tahu Nabi sembahyang? Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya senya ilmu tu didapat dengan belajar. Tu gitu maksud dia. Tapi kalau kita tak faham melalui syarahan ulama, boleh jadi kita tak sembahyang juga. Terikut-ikut dengan ajaran batiniyah. Mana tak sembahyang lagi, cari Muhammad dulu. Muhammad ni Muhammad Zahir, Muhammad Awal, Muhammad Akhir. Siap dia tak sembahyang baik. Ada sungguh. Tu bahayanya. Wa alyanuhum arikatan, dan selembut-lembut di kalangan manusia nisbah perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan jenis mengasar. Arikatan ay tabi'atan. Tabi'at. Nabi SAW bukan jenis orang mengasar, jenis orang lemah lembut. Tapi bukan lemah lembut gitu, bukan itu ni. Jenis tidak mengasar. Ya setengah-setengah orang mengasar. Itu ni. Nabi tak. Nabi jenis berhaluh. Bukan makna lemah lembut tu jadi pondang pula, bukan. Itu dah. Wa akramahum isyratan. Tu Nabi ni yang paling ramah mesra di kalangan mereka itu manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang ramah. Bukan kata senyap, tak bercakap, orang lain nak bercakap pun geru dengan Nabi dah. Nabi ramah. Sebab tu sahabat-sahabat di kalangan Arabi pun tak malu tanya Nabi, "Ya Rasulullah, tu ayul a'mali afdal ya Rasulullah?" Tu tanya. Mata sa'ah ya Rasulullah? Tanya direct. Sebab Rasulullah orang hak mesra. Mudah bergaul dengan orang. Tapi kata Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan, barang siapa melihat ia, barang siapa hu akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam badihatan, mana pertama kali tiba-tiba terlihat Nabi pertama-tama kali, itu makna badihatan. Lihat dengan tak kenal. Mana badihatan ni lihat awalur ru'yah min ghairi ma'rifati. Pertama-tama kali lihat dengan tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam tu siapa. Bahu nescaya merasa haibah. Hormat, mana rasa hormat, rasa haibah dalam hati man tadi tu akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya, siapa ni? Rasa hormat. Padahal tak kenal lagi tu Nabi Muhammad SAW. Siapa dia yang kali pertama lihat Nabi dengan tak kenal itu ialah Nabi, maka dalam hati dia akan rasa, Masya Allah, siapa ni? Rasa haibah, rasa nak hormat, rasa nak ta'zim. Itu bahu nescaya merasa haibah atau merasa hormat ia mantuhu akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kata dia waman khalatahu, dan barang siapa yang khalatahu, bercampur gaul. Bergaul mana khalik ni maknanya bercampur gaul, bergaul, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal kada khalata tu ma'rifatan, kenal Nabi. Habbahu nescaya cinta ia mantuhu akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tu bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terbit rasa cinta, kasih, sayang. Sungguh. Bahkan di kalangan sahabat, mereka Nabi nombor 1, bini anak nombor 2. Sahabiah, Nabi nombor 1 mereka cinta, suami dengan anak nombor 2. Anak-anak di kalangan sirarus sahabat, Nabi nombor 1, mak pak mereka nombor 2. Nabi nombor 1 sekali. An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim. Nabi yang paling utama di atas diri mereka itu orang mukmin. Habis situ. Kita tak sempat habis juga hadis ni, kita sambung pula. Mungkin bulan depan ada sebulan lagi lah. Satu Ramadan dah deh. Yaquluna itu. Habis dah hadisnya habis, cuma ini perkataan Imam Tirmizi. Kata dianya
yaqulu na'ituhu, berkata oleh orang yang mensifat akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua,